What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mendiskuskan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua spoiler terbaru dan terkini bagi chapter yang ke-1067 yang akan datang, yang mana dalam chapter yang akan datang nanti kita masih lagi akan mendapat pendedahan tentang Dr. Vegapunk, maklumat tentang giant robot yang dijumpai oleh Luffy, maklumat tentang ketibaan CP0 di Egghead Island dan keadaan yang sedang berlaku dalam kalangan Revolutionary Army di Kamabaka Queendom. So guys, nak tahu apa huraian tentang poin-poin yang aku dah sebutkan tadi? Jom, let's proceed with the content. Menurut spoiler yang telah dikongsikan oleh Ethan Bobby dan telah disahkan oleh Redon, tajuk bagi chapter yang akan datang adalah Punk Records. Dalam cover page nanti kita bakal melihat Caesar dan juga Vince Smoke Judge yang dikatakan bakal bertarung. Mungkin punca tercetusnya pergaduhan ini adalah disebabkan oleh Judge yang masih lagi tidak percaya dengan Caesar, dan disebabkan oleh Judge juga tahu bahawa kemampuan ilmu sains Caesar mampu untuk menentang kemampuan Judge sendiri dan menganggap ia sebagai satu ancaman, menyebabkan dia telah pun bertindak untuk menyerang Caesar. Poin yang pertama yang dikongsikan dalam spoiler pada kali ini mengatakan bahawa Vegapunk sememangnya merupakan seorang yang telah dilahirkan genius. Namun Vegapunk juga telah memakan buah devil yang bernama Nomi. Berapa banyak Nomi dah? Apa yang kau merepek ni syaitan? Yang bermaksud brain fruit. Menurut spoiler juga, Nomi inilah yang telah memberikan kemampuan kepada Dr. Vegapunk untuk mempunyai brain storage capacity yang tiada batasnya. Dan dikatakan bahawa disebabkan oleh kemampuan ini jugalah kepala Vegapunk telah menjadi semakin memanjang dan membesar, seperti mana yang kita dapat tengok dalam chapter 1066 yang lepas. Pada 22 tahun yang lalu, Dragon telah menegur Vegapunk dengan mengatakan bahawa kepala milik Dr. Vegapunk dilihat semakin membesar. Spoiler yang seterusnya pula mengatakan bahawa Punk Records merupakan bahagian atas daripada Egghead Island yang berada di puncak Egghead Noon di atas awan, yang dikatakan oleh Lilis dalam chapter yang ke-1064 sebagai The Research Stratum. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah, menurut spoiler juga, bahagian dalam daripada Punk Record tersebut telah dicipta daripada otak Vegapunk sendiri. So possibly disebabkan oleh otak Vegapunk telah digunakan untuk menghasilkan bahagian dalam Punk Record inilah kenapa kita dapat tengok pada penghujung chapter yang ke-1066 kepala Vegapunk dilihat telah pun terbuka dan sebahagian besar daripada otaknya telah pun tiada. Poin yang seterusnya sangatlah menarik guys. Telah dikatakan bahawa ternyata robot kuno gergasi yang telah ditemui oleh Luffy dan kumpulannya sememangnya merupakan robot yang telah dicipta pada zaman The Void Century, dan robot tersebut telah pun menyerang the world government pada 200 tahun yang lepas. Jadi guys, berkemungkinan robot inilah mesin yang telah dikatakan oleh Vegapunk, iaitu sebuah mesin yang telah ditemui oleh Profesor Clover dalam pertualangannya, yang menyebabkan Profesor Clover semakin gairah untuk mencari kebenaran tentang The Void Century. Dan memandangkan robot ini merupakan satu khazanah dari Void Century, maka berkemungkinan juga kita dapat katakan yang robot inilah perkara yang ingin ditunjukkan oleh Shaka kepada grup Robin bagi membuktikan kepada Robin dan yang lain bahawa apa yang dikaji oleh O'Harian sebelum ini ternyata bukanlah satu teori yang tidak berasas. Akan tetapi terdapatnya bukti yang kukuh bagi setiap cerita yang telah disampaikan oleh Shaka itu dalam chapter 1066 yang lepas. Cumanya yang masih lagi misteri adalah macam mana si robot kuno ini mampu untuk menyerang the world government pada 200 tahun yang lepas. Siapakah yang telah mengaktifkan robot ini? Ataupun mungkinkah ada seseorang yang telah menghidupkan robot ini? Adakah pengguna buah iblis Soru Nomi pada 200 tahun yang lalu telah memberikan soulnya kepada robot gergasi kuno ini untuk kembali berfungsi? Ataupun pengguna buah iblis Kage Nomi pada 200 tahun yang lepas telah memasukkan bayang-bayang milik seorang fighter yang masyhur ke dalam bangkai robot ini untuk menyerang the world government? Ataupun mungkin sebelum ini ada pengguna Nomi lagi yang sebijak Vegapunk untuk mengaktifkan robot kuno ini? Bagaimana menurut kalian? Please drop your comment down below. Okay? Poin yang seterusnya juga tidak kurang gempaknya guys. Finally CP0 telah pun sampai ke sempadan Egghead Island. Akan tetapi mereka tidak dibenarkan untuk memasuki pulau Egghead tersebut. So guys, agak-agaknya macam mana si
SCP-0 ini masuk dalam Egghead. Yalah, hari itu Mugiwara Pirates berjaya untuk masuk ke dalam Egghead Island ni pun dengan bantuan daripada Vega Force 01 kan. Yalah, lautan Egghead tu dah lah bukan main ganas lagi ombak dia. Tambahan lagi dengan mechanized sea beast yang mengelilingi pulau itu lagi kan. Tapi aku ada terfikir satu cara untuk mereka ni memasuki Egghead Island ni, iaitu dengan cara menggunakan Seraphim Kuma yang terdapat bersama-sama mereka. Maksud aku, Seraphim tersebut merupakan ciptaan Vegapunk yang dihasilkan di Egghead Island. So mesti ada data Seraphim tu dekat Egghead Island. Jadi dengan menggunakan Seraphim tersebut, mungkin mereka akan mendapat akses untuk masuk ke Egghead Island nantinya. Akhir sekali, poin yang telah dikongsikan dalam spoiler pada kali ini adalah pada penghujung chapter nanti kita bakal melihat Kuma yang asli yang kini berada di Kamabaka Queendom akan bangun dan mula untuk berlari. Sudah. Satu lagi misteri yang Oda tinggalkan untuk kita. Kenapa pula si Kuma ni tiba-tiba bangun dan berlari? Adakah ini semua ada kaitannya dengan Dr. Vegapunk? Ataupun Kuma kini sudah mula untuk mendapatkan kesedarannya sedikit demi sedikit? Ataupun panel ini menunjukkan kepada kita yang kini Kuma sudah mampu untuk mengawal badannya secara total untuk berlari dan bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Yalah, sebab sebelum ni kan Kuma ni diprogramkan untuk bertindak mengikut arahan dari Celestial Dragon yang menjadi tuan dia. Mungkinkah Lindbergh telah berjaya untuk menghilangkan program tersebut daripada sistem dalam badan Kuma, ataupun Vegapunk dari Egghead Island telah pun membebaskan Kuma daripada setting tersebut? Nak tahu apakah huraian dan kesudahannya? Pastikan korang stay tune dengan channel ini untuk chapter review 1067 yang akan aku hasilkan nanti. Dan sedikit khabar sedih untuk kita semua, minggu depan bakal ada break. So nampak kayaknya kita ditinggalkan tergantung dengan beberapa persoalan oleh Oda Sensei selama seminggu sebelum mendapat maklumat yang lebih lanjut dalam chapter yang ke-1068 nantinya. Okey, selesai spoiler chapter 1067. Kat sini aku nak share sikit dengan korang maklumat tambahan yang aku dapat bila aku baca chapter 1066 beberapa kali lah. Alright, poin pertama adalah berkenaan gelaran Professor Clover yang disinggung Shaka sebagai most famous archaeologist in the world, atau dalam erti kata lain, the greatest archaeologist in the world. Kat sini bagi aku menarik. Sebab apa tau? Sebab sasaran Zoro juga adalah to be the greatest swordsman in the world. So aku rasa tak mustahil by the end of One Piece nanti, keseluruhan kru Mugiwara nantinya bakal mendapat gelaran the world greatest. Contohnya Jinbei, the world greatest helmsman; Brook, the world greatest musician; Frankie, the world greatest shipwright; Robin, the world greatest archaeologist; Chopper, the world greatest doctor; Sanji, the world greatest chef; Usopp, the world greatest sniper; Nami, the world greatest geographer; Zoro, the world greatest swordsman; dan Luffy, the world greatest pirate. Sebab apa tau? Dalam page yang sama juga Shaka bagi tahu disebabkan gelaran tersebutlah, which is the world greatest archaeologist, other scholars were drawn to him. Maksud aku, perkara ini membawa maksud unity tau, to unite others. Sebab after all, kalau kita tengok dalam kapal Mugiwara yang hanya terdiri daripada 10 orang kru termasuk Luffy sahaja pun dah cukup lengkap dah. Jadi kalau dunia ingin belajar sesuatu, diorang semua boleh datang ke wilayah Mugiwara. Sebab after all, dalam chapter 561, untuk membawa manusia ke arah mereka adalah sesuatu kuasa yang sangat hebat yang telah dikatakan oleh Dracula Mihawk. What do you think guys? Menarik bukan? Okey, poin yang kedua pula adalah berkenaan panel kat sini. Dalam live chapter analysis 1066 baru-baru ini, aku ada bangkitkan juga isu ni sebab Dragon ada bagi tahu Vegapunk bahawa dia captain was a strange man all covered with bandages. Dan di panel ini kita dapat melihat Vegapunk sedang bercakap dengan satu siluet berbadan besar yang berbandage seluruh tubuh juga. Yang aku percaya adalah orang yang sama yang Dragon cakap sebagai kapten untuk Giant-Giant yang selamatkan buku di Tasik Ohara tu. Dan dari segi penampilan dalam siluet ini nampak sangat mirip dengan Jaguar di Soul. So aku tertanya-tanya dalam live tersebut, kenapa pula Jaguar di Soul ini jadi kapten untuk Elbaf tu? So aku dan Zahir Asna sepakat mengatakan berkemungkinan kapten di sini merujuk kepada ketua ekspedisi untuk menyelamatkan buku-buku di Ohara. Sebab aku bertanya demikian adalah disebabkan kita mengetahui bahawa di Elbaf juga ada rookies Elbaf yang kuat seperti Hajiruddin. So kat sini ada 3 perkara menarik. Yang pertama adalah dalam chapter 392, Saul mengatakan kepada Robin bahawa jangan samakan dia dengan Giant-Giant yang berada di Elbaf. Disebabkan Elbaf paling popular, jadi dunia percaya semua Giant adalah seperti mereka. Sebenarnya
ada juga giant yang lembut. So di sini seolah-olah memberi isyarat kepada kita bahawa berkemungkinan giant bukan semuanya datang dari Elbaf. Mungkin ada lagi kepulauan giant yang lain yang kurang terkenal berbanding Elbaf, dan mungkin di situlah tempat asal Saul. Alright, yang kedua adalah kalau begitulah argumennya, berkemungkinan Jaguar masih mempunyai hubungan yang baik dengan bangsa giant dari Elbaf, dan disebabkan itulah mereka masih sudi untuk membantunya. Ketiga pula, kalau kita perhatikan panel ini dengan baik, kita akan dapat melihat seolah-olah 3 giant di sini adalah mereka yang berasal dari The New Giant Warrior Pirates kan. Yang ni kita nampak macam Hajrudin, yang ni nampak macam Gert, dan yang ni nampak macam Goldberg. Dan mereka bertiga ini adalah fix telah pun berbaiat setia dalam Mugiwara Grand Fleet. Gila lah Oda ni, terkait sahaja jalan cerita dia. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi